Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kita meneruskan pengajian kita dalam tafsiran bagi ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan panggilan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dan kita meneruskan dengan ayat surah Al-Ma'idah 106. Ayat 106 daripada surah Al-Ma'idah, iaitulah firman Allah Azza fi'ula, يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ayat ini berterusan daripada 106, 107, 108 dan 107 108. Ayat ini menceritakan tentang satu hukum berkenaan dengan wasiat. Ya, ayat hukum yang menceritakan tentang wasiat, ya. Di mana dalam ayat 106 Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadikan saksi antara kamu, ada yang bersaksi apabila salah seorang kamu hadir kepadanya kematian, ay asbab, yakni telah nampak nyata padanya sebab-sebab untuk dia mati. Hinal wasiyah, ketika mana si mati ini hendak memberi wasiat, iaitulah ithnani dhawa adlim minkum, dua orang yang adil dalam kalangan kamu. Dan khabar di sini syahadatu bainikum khabarun bima'na al-amri.
khabar dengan makna dengan makna perintah. Dan ayat ini adalah isti'nafun masuqun li bayanil ahkamil muta'alliqah bi umuri dunyahum ithra bayanil ahwalil muta'alliqah bi umuri dinihim wa tasdiruhu bi harfayin nida'i wat tanbih لإظهار كمال العناية بمضمونه وقوله عز وجل شهادة بينكم بالرفع والإضافة إلى الظرف توسعا. Dia kata Abu Sa'ud, ayat ini adalah permulaan baru istinaf bagi menyatakan hukum yang berkaitan dengan urusan keduniaan mereka setelah mana diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya keadaan hari akhirat ataupun berkenaan dengan urusan agama, urusan ibadah. Ya, itulah ayat sebelumnya apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Ayat berkenaan dengan keadaan agama. Sekarang datang hukum berkaitan dengan hukum muamalat. Kerana wasiat di dalam hukum-hukum muamalat. Dan kata Allah Ta'ala syahadatu bainikum dengan rafa' dengan marfu' dan idafah. Ya. Dan ianya adalah mubtada'. Ya, mubtada'. Dan Allah Ta'ala kata idza hadara. Dan makna khabar syahadatu bainikum ay perintah di sini perintah dengan makna liyashhad. Liyashhad, yani hendaklah bersaksi. Jadi makna adanya persaksian, wahai orang yang beriman, adanya persaksian dalam kalangan kamu apabila salah seorang kamu hendak mati ketika dia menyampaikan wasiat itu dua orang yang adil dalam kalangan kamu sendiri, yakni orang Islam. Minkum min al-muslimin, minal muslimin, minal mu'minin. Ya. Dan makna di sini ialah liyashhad, supaya bersaksi, supaya ada saksi, perintah. Ya, di sini ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang nak mati membawa saksi, ya, membawa saksi, membuat wasiat dan mengadakan persaksian dua orang atas wasiatnya itu, ya. Dan syahadatu bainikum diidafahkan syahadah kepada bainikum, bain, ya, antara kalangan kamu. Tawassu'an kata Abu Sa'ud, kata Jalalain ala litisa', yakni mana tidak terhad siapa-siapa pun dengan syarat zawa adlin minkum, dua orang, ithnani zawa adlin minkum, dua orang daripada kalangan kamu, tak kiralah siapa, siapa-siapa pun orang itu. Ya. Hina al-wasiyah, hina badal daripada idza ataupun zaraf bagi hadara, idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyah ithnani zawa adlin minkum, apabila datang hadir pada salah seorang kamu itu mati, kematian. Ya. Jadi dia apa nama? Dan makna syahadah di sini, makna syahadah persaksian di sini iaitulah menyampaikan, ya, tujuan saksi di sini adalah untuk menyampaikan wasiat.
ya, untuk menyampaikan wasiat ini kepada orang yang berhak, supaya mereka ni yang menjadi saksi tadi kepada orang yang dah meninggal dunia, yang dah mati, untuk mereka menyampaikan wasiat kepada sesiapa yang berhak untuk mengetahui tentang wasiat itu, kerana dia adalah al-musa, yang telah yang telah diwasiatkan kepadanya, ya. Dan syahadatu bainikum, macam kita kata tadi, mudhaf ilaih, syahadah mudhaf, bainikum, bain adalah mudhaf ilaih, dan tujuan idhafah ini adalah sebagai tawassu'an, sama ada imma bi'tibari jarayanihim bainahum, sebab benda tu dah banyak dari sudut ianya banyak berlaku di kalangan mereka, ataupun dari segi berkaitannya dengan apa yang berlaku dalam kalangan mereka daripada pertelingkahan kalau tidak berlaku perkara ini. Ya, maknanya kalau tidak ada syahadah ini akan membawa kepada, tidak ada persaksian ini akan membawa kepada pertelingkahan. Jadi syarat yang pertama dalam ayat ini adalah ithnani dzawa adlin minkum, dua orang yang ada, yang adil. Yang makna adil di sini adalah al-istiqamah was-salah, keelokkan keadaan, tidak diketahui dia seorang yang melakukan dosa besar, dan bukan orang yang berterusan degil dan ketegak tidak mau bertobat daripada dosa kecil, ya. Jadi maknanya orang yang bukan fasik. Makna adil di sini samalah macam kita dah belajar sebelum ni dalam surah An-Nur, lawan pada fasik. Jadi bukan orang yang fasik, orang yang terpercayai, orang yang tidak akan memutarbelikkan persaksiannya, tidak akan berbohong, tidak akan menukar wasiat yang telah disampaikan kepadanya, dia akan menyampaikannya dengan saksama dan amanah. Dan makna minkum macam kita sebut tadi ialah syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hina al-wasiyyati ithnani dzawa adlin minkum ay minal muslimin, daripada orang Islam. Dan makna wasiat ialah at-tamlik lima sayakunu ba'da al-maut, memindahkan milik selepas mati. Wasiat ni maknanya dari sudut satu makna ialah berpesan melakukan kebaikan. Selepas seseorang itu mati, dia pesan kepada orang yang masih hidup selepas dia untuk melakukan kebaikan. Itu wasiat secara umum. Dan makna lebih khusus dalam muamalah ini ialah berpesan kepada orang yang hidup, pesanan daripada orang yang mati, orang yang bakal mati dan telah matilah lepas dia mati itu, supaya orang yang hidup tadi memperlakukan yang elok-elok berkenaan dengan hartanya. Ya, berkenaan dengan hartanya. Dan hukum wasiat ini adalah sunat. Ya, digalakkan dan sangat dituntut. Dan menjadi wajib jikalau ada hak-hak yang tidak diketahui oleh waris, seperti hutang, ya, dan hak-hak orang yang ada padanya, masalahnya yang mungkin warisnya tidak tahu, maka yang ni dia wajib wasiatkan, kena bagi tahu kepada warisnya dia hutang kepada si fulan berapa, ada orang simpan duit dekat dia ke berapa ribu ke, ya, kena bagi tahu supaya waris tahu beza mana harta yang akan menjadi pusaka, faraid, warisan, dan mana yang mesti dikeluarkan haknya kepada empunyanya. Jadi wasiat ni menjadi wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Mula-mula wasiat ni memang wajib dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi SAW kata la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi waris. Maka untuk waris tidak ada lagi wasiat. Kerana waris telah turun ayat faraid, ayat harta pusaka,
yang Allah Ta'ala sendiri yang telah bahagikan. Fariidatan min Allah. Ya Allah sendiri dah bedak-bedakkan, bahagi-bahagikan. Jadi asal harta pusaka orang mati, orang Islam, asal hartanya hendaklah difaraidkan, dibedak-bedakkan mengikut hak yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan ini adalah kewajipan. Ini adalah kewajipan yang tak sepatutnya orang Islam lari daripadanya dengan nama hibah lah, apalah. Tak boleh. Mesti kena utamakan faraid. Ya. Mesti utamakan faraid. Faraid tetap ada kerana ada orang yang berhak mendapatkan harta kita yang Allah Ta'ala sendiri bagi dekat dia. Fariidatan min Allah. Ya. Jadi untuk waris tidak boleh lagi kita wasiat. Kalau dia wasiat kepada orang yang berhak mendapat harta pusaka, ya, kalau dia wasiat kepada orang yang berhak mendapat harta pusaka, orang tu adalah waris, dia wasiat kepada anak dia kah, wasiat kepada bini dia kah, harta tertentu, ini bergantung kepada persetujuan waris-waris lain yang akan mewarisi harta tersebut. Waris yang dalam kuat kuasa lah. Sebab bila kita meninggal dunia, bukan semua orang yang bernama waris yang Tuhan sebut dalam surah An-Nisa itu akan mewarisi. Dia ada beberapa orang dan akan ada yang terhijab, terhalang, tidak mendapat kerana ada orang lain yang lebih dekat dengan si mati. Ya. Jadi yang waris-waris inilah yang berhak menentukan sama ada mereka nak membenarkan wasiat itu berlaku ataupun tidak berlaku. Ya. Dan wasiat hanya beri kepada bukan waris. Masalahnya ada orang dia ada anak angkat, anak susuan yang dia jaga daripada kecil ataupun yang dia bela, yang mana tentulah anak ini tidak akan masuk dalam nilai dalam kalangan pewaris. Ataupun ada pewaris yang mahjub, yang terhijab. Ya, mungkin cucu dia yang mana terhijab disebabkan anak dia masalahnya. Ataupun siapa-siapalah, kawan dia ke, adik-beradik dia ke, adik sebelah ibu dia yang zawil arham yang tidak menjadi ahli waris secara asal, ya. Maka bolehlah dia mewasiatkan kepada mereka apa harta yang dia nak bagi, dengan syarat wasiatnya tidak melebihi 1/3 daripada hartanya. Kalau dia wasiat lebih, ini berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nabi kata, "Wathuluth kathir." Bila dia tanya dia nak wasiatkan harta dia, bolehkah dia wasiat semua harta dia kepada orang lain? Nabi kata tak boleh. Kan? Separuh pun tak boleh. 1/3, Nabi kata 1/3 ya. Tapi 1/3 tu pun dah kira banyak. Kalau boleh kurang lagi daripada 1/3. Sebab Nabi kata lebih baiklah kamu tinggalkan anak cucu kamu itu sendiri dalam keadaan mereka tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, daripada mereka perlu meminta-minta kepada orang lain. Kita ni kalau kita tinggal harta ke anak cucu kita, inilah yang digalakkan oleh Islam. Supaya anak cucu kita tidak perlu duk minta-minta dan mereka ada perlindungan jaminan selepas daripada kewafatan kita. Ya. Jadi jangan kata Islam ni agama yang menggalakkan kemiskinan. Tidak, Islam mengajarkan zuhud, bukannya miskin dan apa. Ya. Islam mengajarkan zuhud. Ya. Dan zuhud ni, syarat nak zuhud mesti ada harta. Orang tak ada harta nak zuhud ke mana? Tak. Baik. Jadi itu maksud dalam konteks wasiat di sini. Kalau dia ada hutang, ada hak orang di tangan dia yang dia tolong pegang, simpan, maka yang ini jadi wajib untuk diberitahu. Yang tadi wasiat 1/3 itu yang saja-saja dia nak bagi, dia tak ada hutang apa, dia saja-saja nak bagi dekat saudara mara dia, kawan dia, anak angkat dia, ya. Sebahagian harta sebagai mengenang mungkin orang ni ada jasa dalam hidup dia dan sebagainya, maka syaratnya tidak lebih 1/3. Dan kalau lebih 1/3 bergantung kepada kelulusan ahli
waris untuk meluluskan yang lebih itu ataupun tidak. Kalau dia tak luluskan, maka yang dapat hanyalah 1/3 sahaja. Ya. Dan apa nama tapi kalau dia ada hutang, dia kena habaq, tak kira lah hutang dia banyak pun. Ya. Dan sebab itulah bila kita mati, harta kita itu yang pertama sekali yang mesti ditunaikan hak-haknya ialah apa dia? Iaitulah hutang yang ada kaitan dengan harta si mati. Seperti hutang yang ada gadaian. Yang ni kena lunaskan dulu sebab ada hartanya yang merupakan dah menjadi hak warisan pewarisnya yang tergadai pada orang lain. Hutang yang ada yang berkaitan dengan hak harta, yang berkaitan dengan bahagian harta, seperti gadaian. Kalau yang ni dia ada barang dia gadai, maka kita kena tebus cepat-cepat. Lepas dia mati tu kena tebus, waris kena pastikan ianya ditebus sebab itu dah jadi bukan lagi hak milik dia si mati, dah jadi hak milik waris. Ya. Kemudian barulah dikeluarkan perbelanjaan pengurusan pengebumiannya. Kemudian dilihat kepada segala wasiat yang wajib dan hutang-hutang. Kemudian barulah yang baki the last sekali barulah difaraikan. Ya, barulah difaraikan. Ya. Dia masa dia hidup dia nak buat tabung khas. Ya, ni orang buat hibah. Hibah ni tak boleh mengganti harta pusaka. Ya, waris yang ada hak tetap berhak mendapat harta pusaka. Dia tak boleh buh semua duit dia dalam tabung hibah. Ini adalah sesuatu yang kita kata menzalimi waris-waris yang lain. Ya. Dia buat tabung hibah khas untuk anak-anak dia, untuk bini dia sebagai tambahan duit. Kadar hibah ni berkuat kuasa serta-merta, dia tidak seperti wasiat. Wasiat berkuat kuasa lepas mati. Ya, wasiat dia berkuat kuasa lepas mati. Hibah ni bagi masa hidup, orang panggil hibah. Kan? Wasiat bagi lepas mati. Maksudnya lepas dia mati barulah hak milik itu berpindah jikalau orang yang dia wasiatkan itu menerimanya, kabul. Kalau dia tak terima, dia tolak, tak ada apa, tak ambil. Kan? Dia mesti ada ijab dan kabul, tapi kabul itu boleh lewat. Jadi mungkin masa orang tu mati, orang yang dia wasiatkan kepada itu tak ada di situ, duduk di mana halak. Lepas tu jumpa kata ni sebenarnya Tok Wan Hang ni ada wasiat juga dekat Hang sikit. Walaupun Hang cucu dia tak dapat harta pusaka pasal terhijab dengan Puan Hang, tapi dia ada wasiat satu kebun. Kan? Cucu dia kata, kalau saya terima lah. Kan? Maknanya boleh lah. Ataupun dia wasiatkan wakaf. Dia nak wakaf harta dia supaya harta itu diwakafkan, atau dia nak wasiatkan supaya mengadakan korban bagi pihaknya setelah dia mati, kerana kita tak boleh sembelih korban bagi pihak orang yang mati kecuali kalau dia wasiat. Intabihu. Ya. Kalau kita nak buat korban bagi pihak orang yang telah mati, dia syarat dia mestilah orang yang mati tu ada wasiat sebelum dia mati supaya kita buat korban tersebut. Misalnya dia wasiat hendaklah aku dibuat korban bagi pihak aku lepas aku wafat nanti, setiap tahun ke macam mana ke, ataupun sekali, ataupun bila-bila lah. Kalau dia letak macam tu syarat, cukuplah dengan sekali buat. Kan? Jadi maknanya kalau dia wasiat baru boleh. Kalau dia tak wasiat tak boleh. Ini berdasarkan yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Allah Ta'ala kata, hendaklah orang yang nak bagi wasiat ni menghadirkan 2 orang saksi yang adil daripada kalangan orang Islam. Atau akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut.
dalam situasi dia tak jumpa orang Islam untuk menjadi saksi bagi pihak syahadahnya itu, maka Allah Ta'ala kata, atau dua orang yang selain daripada kamu, ay min ghairi millatikum, daripada bukan agama kamu, in antum darabtum, jikalau kamu sedang dalam musafir, ay safartum fil ardi, di permukaan bumi, fa asabatkum musibatul maut, lalu kamu ditimpa musibah maut. Satu orang pergi musafir, dalam musafir itu datang pada dia musibah maut, dia nak meninggal dunia. Dan tidak ada orang yang dia jumpa melainkan orang kafir. Ya. Maka bolehlah dalam situasi ini dia beri kelonggaran untuk menghadirkan saksi daripada selain daripada orang Islam. Ya. Selain daripada orang Islam. Dan Allah Ta'ala menjelaskan kaifiyat atau cara, ya, bagaimana orang yang bukan Islam itu hendak dijadikan saksi. Iaitulah Allah Ta'ala kata, tahbisunahuma min ba'dis salah. Kamu menahan mereka selepas daripada salat. Ya. Kata Jalalain, tuqifunahuma. Tahbisunahuma ay tuqifunahuma. Kamu tahan mereka lepas daripada waktu salat. Dan Al-Jalalain merajihkan di sini ialah tahbisunahuma di sini ialah sifat bagi akharan. Sifat bagi akharan. Maknanya hukum tahbisunahuma min ba'di salah ni ialah bagi orang yang bukan Islam. Kerana apa? Kerana mereka ni tak diketahui ke adalah mereka. Kalau orang Islam tak perlu pasal kita tahu dia ni orang yang adil tak? Orang yang tidak, kalau kita dah tahu dia orang yang menjauhi dosa besar. Tapi orang kafir orang yang bergelumang dengan dosa besar 24 jam. Ya. Mata pejam, mata celik, dia dalam keadaan dosa besar yang paling besar, kufur dan syirik. Jadi macam mana kita nak pastikan dia tidak menyimpang dan tidak menyeleweng? Kalau dia sanggup berdusta terhadap nama Tuhan, bohong atas nama Tuhan, adakah kita boleh percaya pada dia untuk menjaga wasiat kita? Tentulah orang kafir menjadi mahallus syak war ribah pada diri orang mukmin. Orang mukmin sentiasa berasa sangsi kepada orang yang kafir akan kejujuran mereka. Kerana mereka orang yang tidak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh rasa jujur antara mereka dengan manusia? Ya, tentulah orang Islam yang benar keislamannya, orang beriman yang benar keimanannya, akan senantiasa ada rasa sangsi dan ragu-ragu dengan kebenaran orang kafir. Jadi Allah Ta'ala kata, tahbisunahuma min ba'dis salah. Kamu tahan mereka berdua selepas daripada waktu salat. Waktu salat. Ya. Dan maksud salat di sini adalah salat asar. Ya. Salat asar. Ya. Kerana ini adalah waktu sumpah. Waktu sumpah adalah lepas daripada salat asar. Ya. Waktu bersumpah adalah daripada, sebab maksud tahan di sini ialah tahan untuk mereka bersumpah atas nama Allah Ta'ala yang mereka akan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan jujur dan amanah. Dan waktu bersumpah adalah selepas daripada salat asar, kerana inilah waktu yang berat yang dihadiri dan disaksikan oleh malaikat. Ya, sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah sumpah bohong selepas daripada waktu asar ini lebih berat daripada sumpah pada waktu lain. Kerana waktu asar ni waktu pergantian. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Pertukaran shift antara malaikat siang dan malaikat malam. Ya. Dan dia adalah waktu
manusia sedang sibuk dalam urus niaga waktu asar ni. Ketika orang semua dalam keadaan kabut nak berurusan. Ya. Jadi urusan-urusan banyak berlaku pada waktu ini. Ya. Sebab ini adalah waktu penghujung sebelum nak malam, sebelum kedai semua nak tutup, sebelum orang nak balik kerja dan sebagainya. Lepas waktu asar ni lah waktu yang kemuncak segala muamalat manusia sesama mereka. Ya, maka disuruh bersumpah pada waktu itu, tahbisunahuma min ba'dis salah ay salatul asri fayuqsimani ay yahlifani. Lalu mereka berdua ni bersumpah billahi, dengan nama Allah. Inirtabtum, jikalau kamu ragu-ragu, syakaktum fihima, kalau kamu ragu-ragu akan pada keduanya. Ya. Dan sebahagian ulama tafsir mengatakan jumlah tahbisunahuma ini adalah istinaf. Ya. Yakni ianya dilakukan untuk sesiapa jua yang kita ragu-ragu dengan keadilannya. Jadi asalnya ialah saksi itu orang yang adil, zawa adlin minkum. Tapi kalau kita tak jumpa orang yang adil, sama ada dia orang yang bukan Islam terus, memang orang kafir, atau orang Islam yang tidak adil, yang bergelumang dengan dosa besar. Ya. Macam mana kita nak buat? Maka tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bih ay billahi thamanan aywadan. Yani mereka bersumpah, kami tidak akan menukar ganti dengan Allah sebarang nilai. Yani kami tidak akan menggadaikan persumpahan kami ini dengan bercakap bohong, dengan tukar wasiat masalahnya kerana ada orang rasuah dan sebagainya. walau kana al-muqsam lahu aw al-mashhud lahu dha qurba ay qarabatin minna, walaupun orang yang dipersaksikan bagi pihaknya itu adalah adik-beradik yang rapat. Walaupun orang itu adik-beradik yang rapat, kami tidak akan terpedaya dan tidak akan menukar ganti wasiat walaupun untuk adik-beradik yang rapat, ya. Walaupun orang yang dekat. Wala naktumu syahadatullah, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian ini. Allati umirna bi iqamatiha, yang telah kami disuruh menegakkannya. Inna idzan laminal athimin, kerana jikalau kami melakukan perkara tersebut, kami termasuk orang yang berdosa. Termasuk orang yang berdosa. Jadi disuruh dia bersumpah. Kerana sumpah ni manusia takut. Ya, manusia sangat sensitif dengan sumpah. Dan sebab itulah yamin, sumpah yang bohong, dipanggil al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jadi ini hukumnya. Jadi kalau seseorang itu nak menhadirkan saksi untuk wasiat, hendaklah dia dua orang lelaki, zawa adlin minkum, daripada kalangan kamu orang Islam yang adil, yang bukan orang yang bergelumang dengan dosa besar, bukan orang yang berterusan dan degil, tidak mau tinggal dosa kecil, dan dia dikenali orang yang amanah, jujur. Kalau tidak jumpa, tidak ada dua orang ini daripada kalangan orang Islam, bolehlah mengambil persaksian, menjadikan saksi itu daripada orang yang bukan Islam. Tetapi untuk mereka ini perlulah kita takkidkan persaksian mereka dengan sumpah, supaya mereka tidak menyeleweng dan tidak berbohong dan tidak menukar ganti sumpah dan tidak menyembunyikan persaksian mereka. Fa in uthira uttli'a ba'da hilfihima ala annahu mastahaqqa ithma ay fa'ala ma yujibuhu min khiyanatin aw kadhibin fi syahada bi an wujida 'indahuma mathalan mattuhima bih wadda'aya annahuma ibta'ahu min al-mayyit aw wassa lahuma bih fa akharani yaqumani maqamahuma. Kalau setelah mengambil sumpah dan menjadikan saksi dan sumpah itu terbukti, dapat pula
qarinah yang kuat menunjukkan bahawa mereka ni tak boleh dipercayai. Tidak boleh dipercayai. Jikalau diketahui bahawa kedua mereka itu layak mendapat dosa, yakni atas perbuatan mereka untuk khianat, seperti mereka ni diketahui telah pernah khianat kepada orang yang bagi wasiat sebelumnya kepada mereka untuk jadi saksi, mereka khianat, mereka tipu, mereka palsukan wasiat dan seumpama dengannya, maka fa'akharani yaqumani maqamahuma, maka hendaklah kamu cari dua orang ganti yang menggantikan tempat mereka fi tawajjuhil yamini alaihima, dari segi perlunya bersumpah atas kedua mereka. Minal ladzina istuhiqqa alaihim alwasiyah. Minal ladzina istahaqqa alaihim, dan dibaca dalam qiraat yang lain minal ladzina istuhiqqa alaihim alwasiyah. Apa nama, hendaklah ganti dua orang, ya, yaqumani maqamahuma, yang menggantikan tempat mereka. Minal ladzina istahaqqa, ya, daripada kalangan ahli rumah yang berhak, alaihimul aulayan, yakni hendaklah diambil persaksian itu dari ganti daripada dua orang ini, akharani, orang lain daripada kalangan ahli keluarga, minal ladzina istahaqqa alaihim al-awlayan, daripada mereka yang berhak mendapat daripada dua yang pertama. Dia kata di sini, dan dibaca qiraat di sini istahaqqa dan ustuhiqqa. Dibaca istahaqqa dan ustuhiqqa. Istahaqqa bacaan Ali bin Abbas, Ubay. Ya. Daripada kalangan mereka yang berhak ke atas mereka, yakni berhak mendapat wasiah, iaitulah ahli waris. Wa yubdal min akharan, dan ini adalah badal daripada akharan. Al-awlayan bil mayyit, atau al-awlayani bil mayyit, ay al-aqrabani ilaih, yang paling hampir, yang paling dekat dengan orang yang mati. Yakni diganti pula persaksian itu, disumpah, bukan persaksian, bersumpah pula, ya, ahli waris, disuruh pula ahli waris bersumpah, ya, bahawa wasiat yang diberi ini adalah wasiat yang benar, maksudnya tidak berlaku padanya penambahbaikan dan perubahan dan penyembunyian, ya. Fayuqsimani billah ala khiyanati syahidain. Jadi kalau kata dua orang saksi yang diambil oleh orang yang mati, katalah satu orang mati, dia ambil saksi orang kafir dari dua orang, saksi ni bohong, dia dah mati pak mereka ni, balik rumah dia bagi saksi bohong. Jadi anak-anak ni, ahli waris dapat tahu kata saksi ni bohong. Macam mana ahli waris boleh menuntut di mahkamah supaya mengatakan bahawa saksi ni bohong? Ya, sebab mungkin mereka ada qarinah, ya, mungkin mereka tahu kata sebenarnya pak mereka mungkin akan wasiat cara yang lain, bukan macam yang seperti yang
didakwa ataupun mereka jumpa dokumen yang menunjukkan ada penyembunyian wasiat, ya, mereka ni tidak bagi maksudnya sepatutnya orang ni bagi tahu kata puak depa ada tinggal kertas sekian untuk fulan, tapi depa ni tak habaq. Jadi macam mana ahli waris boleh mendapat hak mereka ataupun orang yang diwasiat dapat hak mereka? Iaitulah hendaklah dua orang daripada ahli waris, fa akharani yaqumani maqamahuma, dua orang yang mengganti tempat yang sama seperti mereka. Yaqumani maqamahuma ai disuruh bersumpah. Macam mana kita nak kata disuruh bersumpah. Disuruh bersumpah macam juga hak dua orang saksi tadi. Maksud yaqumani maqamahuma ai fil hilf, la fi syahadah, fil hilf. Yakni kedua mereka ini disuruh bersumpah. Macam mana dua saksi tadi disuruh bersumpah oleh pewasiat. Ya. Minal ladzina istahaqqa alaihim. Dan siapa dia yang dua orang ni? Dua orang ni mestilah daripada kalangan yang berhak daripada mereka. Orang yang berhak mendapat wasiat ni waris yang ditipu ni lah. Ataupun orang yang kena tipu dengan saksi ni. Mereka ni hendaklah bersumpah dua orang. Minal ladzina istahaqqa alaihim al-awlayani. Yang paling rapat, yang paling hampir dengan si mati. Waris yang paling rapat, yang paling dekat dengan si mati. Ya. Fayuqsimani billah, lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah bahawa dua orang saksi tadi telah khianat. Wa yaqulani, dan mereka berkata la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, bahawa persaksian kami lebih benar, lebih jujur daripada persaksian kedua mereka, daripada sumpah mereka. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui had dalam bersumpah. Inna idzal laminadh zalimin, kerana kalau kami buat begitu kami termasuk orang yang zalim. Al-makna, makna daripada ayat ini, apa makna keseluruhan perintah ini? Iaitulah liyushhidil muhtadaru ala wasiyati ithnaini aw yusi ilaihima min ahli dinihi aw ghairihim in faqadahum li safarin wa nahwihi. Kata Jalalain, hendaklah orang yang nak mati, yang datang padanya kematian, sebelum dia nazak, sebelum dia rasa dah kata dia ni mungkin ada sakit yang boleh menyebabkan dia mati, hendaklah dia menghadirkan dua orang saksi sebab untuk wasiat kepada mereka daripada kalangan orang Islam atau orang yang bukan Islam jika dia tak jumpa sebab musafir dan seumpamanya. Bukan mesti musafir saja, apa-apa kondisi lah. Ya. Fa in irtabal warathah fihima, kalau kemudiannya ahli waris rasa ragu-ragu dengan dua orang saksi ini dan mendakwa keduanya khianat, berlaku khianat pada wasiat, falyuhlifa ila akhiri, dan hendaklah kedua mereka pula dua orang ahli waris yang paling rapat dengan si mati bersumpah mendakwa kata mereka ini khianat wasiat. Dan menurut fuqaha, ayat ini wal hukmu thabitun fil wasiyaini mansukhun fil syahidaini wa kadza syahadatu ghairi ahli al-millati mansukhah. Hukum ini, kata Jalalain, adalah hukum yang telah mansukh. Maknanya datang dalam hadis-hadis pula bahawa saksi tidak lagi perlu disuruh bersumpah. Maknanya hukum ini sebelum adanya larangan, macam mana kita kata, ketidakperluan untuk saksi bersumpah, kerana sumpah lawan saksi. Dalam hadis kan, al-yaminu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, dalam hadis Nabi SAW jadikan bayyinah, bukti kepada orang yang mendakwa, dan sumpah ini hanya dalam kes yang tidak ada bukti, dia adalah qarinah yang terakhir. Jadi dalam keadaan adanya saksi tidak perlu bersumpah. Dia kata di sini wal hukmu thabitun fil wasiyain,
Yang ni dari segi wasiat perlu kepada saksi. Yang ini perlu. Perlu ada saksi, itu sabit dia 2 orang saksi yang adil. Ya. Tetapi mansuh pada 2 orang saksi. Ya, mansuh pada 2 orang saksi. Ya. Yang ni tidak perlu 2 orang saksi ini disuruh bersumpah. Bahkan cukuplah kita pegang dengan zahir. Tidak perlu kita nak tahan mereka lepas mayat asar suruh bersumpah, tidak lagi menjadi satu kewajipan. Seperti yang disebut dalam ayat ini. Makna mansuh di sini mansuh wujub. Kalau kita kata makna perintah di sini perintah lil wujub, maka kewajipan itu telah dimansuhkan. Ya. Jadi kewajipan untuk melakukan hukum seperti ini, yang disuruh 2 orang saksi yang kita rasa ragu itu bersumpah lepas mayat asar, ini adalah telah pun dimansuhkan kewajipannya. Demikian juga persaksian selain pada orang Islam. Ya. Ya, persaksian orang selain pada orang Islam, orang kafir telah pun dimansuhkan. Ini mungkin sebelum daripada umat Islam ramai dan payah nak cari orang Islam. Jadi hukum ayat ini mungkin turun ketika zaman di mana orang Islam bila musafir daripada Madinah, payah nak jumpa orang Islam. Tapi zaman lepas daripada Islam berkembang, tersebar, tidak ada lagi keperluan bagi hukum ini kerana orang Islam berada di mana-mana. Kan? Ya. Dan tidak boleh diambil persaksian orang kafir. Ya. Tetapi yang kekal apa dia? Tahliful wasiyain. Wasiyain maknanya 2 orang tadi ahli waris yang kata saksi ni palsu, saksi ni bohong. Yang ni memang mereka kena bersumpah lah. Pasal Nabi kata al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Itu hadis Nabi SAW memansuhkan hukum ayat ini dengan makna datang kemudiannya perintah yang baru daripada Allah Ta'ala menerusi hadis Nabi SAW. Kalau mereka ni jadi saksi dan orang-orang yang bukan Islam jadi saksi, ataupun berlaku jelas ada perkhianatan berlaku pada saksi daripada pihak saksi, maka waris al-wasiyaini, waris yang sepatutnya menerima wasiat, kalau mereka tak terima persaksian itu, mereka akan menolak wal yaminu ala man angkar, dan sumpah itu atas orang yang ingkar. Ya, maknanya depa ni yang disuruh bersumpah, bukannya saksi ada orang. Jadi maknanya hukum ini sekarang untuk zaman selepas daripada perubahan hukum tersebut ialah kalau orang nak wasiat, dia kena cari 2 orang saksi Islam, Muslim, buat wasiat dia. Kemudian saksi ini menyampaikan kepada mahkamah. Jikalau waris meragui persaksian mereka, waris boleh menolak persaksian mereka dengan sumpah di mahkamah, sumpah depan hakim. Dan ini proses hakim akan menilai lah benda-benda tu betul ke mereka ni bohong apa semua. Itu akan berlaku proses mahkamah lah. Baik. Dan punca turun ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahawa seorang lelaki daripada Bani Saham keluar bersama dengan Tamim Ad-Dari dan Adi ibn Badda, yang mana mereka ketika itu sahabat Tamim Ad-Dari ini masih lagi Nasrani. Lalu matilah lelaki daripada Bani Saham ini di negeri yang tiada padanya orang Islam. Bila mereka pulang membawa harta pusakanya, ya, mereka dapati ada satu benda, satu barang yang tidak ada pada harta pusaka si mati itu, lalu diangkat kepada Nabi SAW. Ya. Diangkat kepada Nabi SAW. Nabi suruh mereka bersumpah. Nabi suruh 2 orang saksi tadi bersumpah, barulah diterima persaksian mereka. Ya. Diterima persaksian mereka. Kemudian didapati barang itu dibekah.
Lalu orang Makkah kata kami beli daripada Tamim dan Adi. Maka disuruh pula waris bersumpah untuk menuduh saksi ini ada melakukan ataupun saksi yang maksudnya orang yang bawa balik harta pusaka tadi melakukan khianat, ya, untuk menolak persaksian mereka di mahkamah. Ya. Nah. Dan dikhususkan sumpah pada waktu lepas asar ditaghliz, untuk memberatkan sumpah, ya, kerana waktu asar adalah waktu yang sangat dimuliakan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waktu asar ni waktu yang sangat dimuliakan, dan kita kata tadi waktu berubahnya waktu jaga malaikat malam, malaikat siang, jadi waktu disaksikan. Dan dalam hadis memang Nabi SAW telah menyatakan ini waktu yang berat untuk bersumpah. Zalika ay al-hukmul madhkur min raddil yamini 'ala al-warathah. Demikianlah hukum itu, hukum yang disebut ini membalikkan sumpah kepada waris-waris yang rasa dikhianati untuk menolak persaksian yang mengkhianat. Adna ayyatu bisyahadati 'ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Ini adalah sekurang yang paling dekat untuk mereka melaksanakan persaksian ataupun perwasiatan dengan syahadah persaksian yang sepatutnya, yang sebetulnya tanpa khianat, atau mereka takut untuk ditolak sumpah mereka selepas sumpah-sumpah yang lain, ya. Yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim 'ala al-warathah al-mudda'in fayahlifuna 'ala khiyanatihim wa kadhibihim fayaftadihuna wa yaghramun fala yakdhibu. Atau kalau mereka tidak mahu sumpah mereka ditolak, ini orang saksi yang jadi Allah Ta'ala ingatkan, ya, kalau tidak mahu kamu dihukum sebagai fasik dan persaksian kamu tidak lagi diterima lepas itu, maka janganlah kamu buat. Ya, janganlah kamu bohong. Janganlah kamu bohong. Buatlah persaksian dengan betul, ya. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarlah apa yang disuruh dengan taat, ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik yang tidak mentaati perintahnya. Jadi Tuhan kata kalau hukum inilah hukum yang adil, yang terbaik. Yang ini di mana persaksian itu, kalau berlaku khianat pada persaksian, Allah Ta'ala bagi hak kepada ahli waris untuk mendapatkan balik hak mereka dengan mereka bersumpah membantah persaksian yang meragukan ini, ya, persaksian yang meragukan ini. Dan ini adalah sistem mahkamah, ya. Kalau orang datang mendakwa sesuatu, dia kata dia ada hak sekian-sekian, ya, sama ada dia datangkan saksi. Jadi kalau orang yang pihak yang dituduh al-mudda'a alaih tidak mau tidak mengakui perkara tersebut, dia menolak persaksian ini dengan sumpah. Itu adalah caranya, ya. Jadi pihak menuduh boleh mendatangkan saksi, ya, mendatangkan saksi, dan pihak yang enggan mengakui itu adalah haknya, dia boleh bersumpah bahawa dia tidak ada kaitan ataupun saksi tadi bohong dan sebagainya. Dan benda itu berlaku dalam proses mahkamah dan hakim akan menilai siapa yang boleh dipercayai, siapa yang tidak boleh dipercayai, adakah saksi itu saksi yang benar, saksi yang jujur ataupun tidak, dan mestilah ada qarinah. Ya, mestilah ada qarinah, dan semua ini berlaku dalam proses pengadilan di mahkamah. Nah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa orang yang tinggal wasiat mati, ya, kalau dia mati tinggal wasiat, datang saksi, mestilah dia adakan saksi. Dan saksi itu bila dia nak bersaksi, hendaklah disuruh bersumpah. Kalau dia bukan daripada orang Islam. Tetapi hukum ini telah pun mansuh, di mana tidak lagi diterima dalam Islam persaksian orang kafir terhadap orang Islam. Jadi orang kafir, dia tak boleh jadi saksi dalam perkara-perkara yang melibatkan orang Islam, kerana ayat ini turun ketika kita kata orang Islam belum banyak, sukar untuk dapat orang Islam sebagai saksi.
Dan wasiat tu juga boleh dibuat dalam bentuk qarinah, dalam bentuk tulisan, rekod dan sebagainya. Ya, ini adalah cara untuk menjaga wasiat kita. Tetapi kita kena ingat ya, dalam proses mahkamah dalam Islam, seperti mana yang tegas oleh Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah, hakim dia ada keleluasaan. Kebanyakan hukum dalam Islam berkaitan dengan kewajipan mendatangkan berapa orang saksi, syarat saksi sekian-sekian, ini adalah hukum bagi pihak yang mendakwa. You see? Faham tak? Dia adalah hukum bagi pihak yang mendakwa atau orang yang ada hak untuk menjaga hak mereka, mereka kena datangkan saksi. Ya, jadi beban mendatangkan saksi itu atas orang yang nak mendakwa. Ya. Tetapi hakim dia boleh melakukan hukum berdasarkan penilaian. Walaupun mungkin orang ni buat main saksi tak cukup. Walaupun mungkin dia datangkan saksi yang tidak cukup sifat, tidak cukup syarat-syarat. Tapi dah dia memang ada orang ni sahaja ketika itu. Dan hakim boleh buat penilaian. Kalau terbukti orang itu cakap benar, jujur dalam persaksiannya, maka hakim boleh terima. Ya? Seperti yang kita bincang dalam masalah hutang. Tuhan syaratkan mestilah seorang, kalau tidak ada dua orang lelaki, seorang lelaki, dua orang perempuan. Ya. Tetapi zaman kita ni, kita ada orang perempuan yang memang dia memang kerja accountant, dia memang terlibat dalam urus perniagaan. Ya. Jadi dia buat main saksi dua orang perempuan. Dia kata nak buat macam mana? Hakim masa tu memang depa ni lah accountant yang tulis surat apa nama, memang depa yang bekerja dalam bidang ni, depa yang ditugaskan untuk tulis surat hutang saya. Nak buat macam mana? Adakah hakim mesti dalam hukum Islam mesti tolak persaksian mereka kerana mereka perempuan? Agak lagi nampak undang Islam zalim lah. Ini nanti antara orang yang tak faham. Dia kata habis kalau kita ikut sistem mahkamah Islam hari ni habislah, dia kata. Kan kita pergi bank hak tulis surat bank tu, officer bank perempuan. Kan? Dia kata payahlah, dia kata kan masuk mahkamah. Tak lepas dia kata. Kan hutang. Macam mana? Habis dia kata ni macam kita dia apa, kalau betul sungguh orang itu tak jumpa orang Islam, walaupun memanglah kita boleh kata sekarang orang Islam ramai, tapi ada situasi juga kita tak jumpa orang Islam, atau mungkin orang kafir tu lebih jujur masalahnya. Berlaku tak? Berlaku. Kita kata buat mai saksi. Dan hakim bertanggungjawab membuat penilaian. Dan dia tidak mesti terikat dengan syarat-syarat yang letakkan ini. Syarat-syarat ini ialah pada empunya hak sebagai syarat asal. Sepatutnya dia kena cari saksi yang macam ini sifatnya. Orang ini mesti orang yang adil, orang yang tidak buat dosa besar, tidak bergelumang dengan maksiat. Tapi hari ini kita dapati ada orang dia, walaupun mungkin dia tak berapa ikut hukum syarak, tapi mungkin ada part dia tak bercakap bohong. Kan? Dia tak cakap bohong. Masalahnya, dia main jadi saksi di mahkamah. Boleh tak hakim terima persaksian dia? Hakim dengan kebijaksanaannya boleh menilai. Sebab itu kita dalam mahkamah dia ada sistem tajrih dan ta'dil al-syahid. Melakukan penyiasatan latar belakang saksi. Adakah saksi cakap bohong atau tak cakap bohong? See? Kan? Jadi maknanya hakim, qadhi tidak mesti terikat dengan syarat-syarat yang diletakkan. Kerana syarat yang tak ni adalah bagi pihak siapa? Pihak mudda'i yang nak menuntut hak. Masa dia buat kontrak itu, dia kena pastikan dia cari saksi yang syaratnya begini supaya terpelihara haknya. Tetapi dalam kes-kes yang tertentu yang mungkin berlaku saksi tidak cukup syarat, bukan bermakna semata-mata tak cukup syarat hakim terus tolak kes macam tu saja. Tak, bukan macam tu. Katalah, dia kata memang hakim masa tu saya buat saksi tu lah seorang lelaki, dua orang perempuan, tapi lelaki tu dah meninggal, tinggal dua orang perempuan ni saja. Masalahnya. Kan? Saksi dua orang tu dah meninggal, orang Islam. Tapi masa berlaku persaksian itu ada juga orang kafir yang menyaksikan.
masalahnya. Boleh tak saya panggil mereka ganti saksi orang Islam yang dah meninggal dunia, atau saya tak dapat cari, tapi ada orang bukan Islam yang hadir dalam majlis itu dan menyaksikan, ya, maka kita kata bukan bermakna semata-mata awak tidak ada saksi orang Islam, saya sebagai hakim bertanggungjawab menolak kes ini. Tak, bukan macam itu. Hakim boleh proceed berdasarkan siasatannya, berdasarkan penilaiannya, ya. Kan? Dan bukan bermakna bila orang yang kena tuduh, mudda'a alaih, tidak menerima persaksian saksi, terus-terus dia nak bersumpah, tidak juga. Ya, hakim akan menilai, melihat qarinah. Ya, jadi ini, dan bab ini banyak perbincangannya dalam kitab-kitab yang khusus, dalam kitab-kitab fiqh dibincangkan bab qada dan syahadah. Jadi maknanya, kesimpulannya ayat ini pada awalnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang yang nak mati bila bagi wasiat, maksudnya kita nak bagi wasiat, memang semua orang akan mati. Kan? Bila kita nak buat wasiat, kita kena ada saksi. Dan saksi itu mesti 2 orang lelaki yang adil. Ya. Daripada orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, 2 orang daripada orang kafir jadi saksi. Tetapi bila mai kepada hakim untuk mereka ni memberikan persaksian, mereka hendaklah disuruh bersumpah. Disuruh bersumpah selepas daripada waktu asar bahawa mereka membuat persaksian yang sahih, persaksian yang betul, tidak meragukan. Ataupun kalau hakim ragu pada mana-mana persaksian orang, dia disuruh menyumpah, bukan menyumpahi lah, dia disuruh oleh Allah Ta'ala, hakim ini disuruh oleh Allah Ta'ala untuk suruh saksi yang dia rasa ragu-ragu tadi untuk bersumpah. Ya. Bahasa orang Melayu, sumpah ni dia ada macam banyak makna. Kan, sumpah maksudnya hak yang fahaman khurafat. Hak apa ada. Kan? Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya pihak hakim, jikalau saksi yang datang itu bukan orang Islam, atau dia orang yang diragui adalahnya, keadilannya, kejujurannya, untuk dia suruh mereka bersumpah selepas waktu solat asar bahawa persaksian mereka betul. Dan kalau pihak waris tidak setuju ataupun mendapati berlaku khianat daripada pihak saksi, betul saksi ni ada sembunyi harta pak depa, tak balik mai, depa dah ciluk harta pak depa, kata ni lah harta pusaka yang pak hang tinggal masa dia mati dalam musafir itu misalnya, tapi rupanya ada barang yang hilang, terbukti. Atau depa kata ni lah surat wasiat yang pak hang bagi kami masa dia nak mati, cek tengok macam dah kena ubah surat ni. Kan? Jadi kalau berlaku begitu, macam mana saksi ahli waris boleh counter balik saksi ini dengan cara mereka pula bersumpah. Wal yaminu ala man ankar. Sumpah pada mereka yang ingkar. Jadi mereka boleh counter dengan sumpah, mereka bersumpah bahawa saksi ini bohong, bahawa mereka dah ubah wasiat dan ada qarinah-qarinahnya menunjukkan wasiat ni pelik. Masalahnya puak kami silap eja nama ke, kan, tak mungkin dia silap eja nama, ataupun dia panggil anak dia dengan panggilan yang dia tak pernah panggil, sedangkan sepatutnya kalau ayat biasa dia akan panggil dengan panggilan sekian-sekian. Kita dapati surat yang dia bawa balik ni meragukan, kan. Jadi ahli waris boleh bersumpah, 2 orang waris yang paling rapat dengan si mati bersumpah pula di mahkamah, kata saksi ini telah melakukan pembohongan, pendustaan, maka dengan itu persaksian mereka ditolak dan hakim akan memutuskan putusan yang lain. Ya. Tetapi hukum ini, kata para ulama, telah pun dimansuhkan dari sudut apa? Dari sudut kewajipan hakim untuk suruh saksi bersumpah. Tidak perlu lagi. Saksi tidak perlu lagi disuruh bersumpah. Ya. Saksi diperiksa, dicek latar belakangnya, kalau persaksiannya orang yang layak untuk menjadi saksi dipercayai, maka hakim boleh terima persaksian dia. Ya. Dan juga berkenaan dengan persaksian orang kafir. Ini juga telah dimansuhkan
Kerana orang kemudiannya dalam Islam, bila orang Islam telah ramai, hanya orang Islam sahaja yang boleh diterima menjadi saksi bagi kes-kes yang melibatkan orang Islam. Ya. Dan yang kekal daripada hukum ayat ini ialah sumpah bagi pihak orang yang mengingkari. Sumpah bagi pihak orang yang mengingkari. Yakni orang yang didakwa dalam mahkamah ataupun orang yang tidak percaya dengan saksi yang dikemukakan, mereka ini berhak untuk counter balik persaksian ataupun pertuduhan dengan sumpah. Dengan sumpah. Ini kekal dalam hadis yang telah kita sebutkan. Ya. Jadi inilah hukum persaksian dan juga hukum elok habis masalah. Persaksian dan juga dan walaupun ayat ini khusus berkenaan dengan wasiat, tapi ia terpakai untuk banyak kes-kes yang melibatkan muamalat. Kes-kes yang melibatkan muamalat, bunyikan kata benda, dakwa kata ni tanah ni dia punya lah, tanah ni benda ni dapat dekat dia dan sebagainya, maka ini berlaku banyak dakwa-dakwi. Maka orang yang mendakwa mesti buat main saksi, dua orang lelaki yang adil, asal hukum dia macam tu daripada orang Islam. Dan yang kena dakwa, kalau dia tidak terima dakwaan itu, dia boleh meng-counter dengan sumpah di dalam mahkamah. Sumpah dalam mahkamah lah. Ataupun hakim bawa dia pergi bersumpah di tempat-tempat yang dikehendak, yang hakim bawa lah. Semuanya proses mahkamah. Ada soalan, dia kata nak perempuan menghibahkan semua harta kepada ada dua orang anak perempuan menghibahkan semua harta anak perempuannya. Dia tidak akan berlaku ya kalau dia hibah ni, kalau dia dah bagi masa hidup, selesai lah. Maksudnya dia dah bagi harta tu masa dia hidup. Walaupun benda ni tak wajar, tetapi dari segi harta tu memang dah berpindah hak milik masa hidup. Maksudnya masa dia hidup dia dah tukar nama bubuh tanah ni, nama anak ni, rumah bubuh nama anak ni. Maka dia memang mati tak tinggal harta. Harta dia dah bagi. Tak? Dia dah bedakan harta dia tak ada harta dah. Dia mati tidak meninggalkan harta. Kan? Kalau dia dah hibah masa hibah maknanya bagi masa hidup, maka itu adalah kita kata dia dah tidak meninggalkan harta. Kan? Tapi kalau dia wasiat ini tidak akan berlaku kecuali setelah mati. Maka ini tidak akan lulus melainkan dengan persetujuan ahli waris lain. Tidak akan lulus melainkan dengan persetujuan ahli waris yang lain. Adapun kalau hibah memang dia dah selesai lah. Hibah dia dah bagi harta masa dia hidup lagi. Kan? Itu maksud hibah. Hibah ni kita bagi macam kita bagi ke kawan kita dah bagi. Bagi dia buka kuasa serta-merta. Memanglah kita kata walaupun pihak pihak takaful ke bank ke, dia akan serahkan harta tu lepas daripada kita mati, tapi sebenarnya harta tu memang milik yang orang yang telah dihibahkan kepadanya sejak daripada hidup lagi. Katalah pak dia tadi ni tukar nama geran tanah kepada nama anak perempuan dia. Hakikatnya tanah itu memang dah jadi milik anak perempuan dia. Kan? Masa dia tukar geran nama tu dah jadilah, masa dia dah bagi. Kan? Rumah pun kalau dia tukar nama geran rumah buah nama anak perempuan dia, maksudnya automatically dengan dia tukar nama itu dia telah menukar hak milik, dia telah melepaskan hak miliknya. Tapi cuma anak ni dia berbudi bahasa dah dengan pak dia kena jaga pak dia, walaupun rumah tu rumah dia tak boleh halau pak dia keluar, pasal dia sebagai anak bertanggungjawab menjaga pak dia, mak dia. Bukan makna pak aku dah bagi rumah ni pada aku, pak aku kena keluar rumah. Tak lah, dia masih ada, pak dia masih berhak tinggal di rumah dari sudut bir anak tadi kepada dia, bakti anak kepada dia. Anak dia mesti bagi rumah, sama ada anak dia kekalkan pak dia duduk di rumah itu atau bawa, jagalah, kena jagalah. Anak mesti kena jaga pak tak? Jaga mak. Nah. Tanah yang dah tukar geran tu, kalau anak perempuan dia nak jual, nak kena kata apa? Tak boleh lah. Pasal memang milik dia yang tuan tanah. Kan? Walaupun, tapi pak dia hidup lagi.
Dah tukar nama, dah tukar hak milik. Kan? Hak milik dah tukar. Dia dah bagi, masa dia pergi tukar nama tu, maknanya dia telah memberilah, dia telah buat akad. Dan anak pun terima. Kan? Gitu. Kan? Jadi kalau hibah ni dia dah bagi masa hidup, dan masa dia mati, dia tak ada harta. Jadi harta apa lagi yang ahli waris tu, tak ada lah. Kan? Tak ada lah. Tapi sepatutnya janganlah dia bagi kepada anak saja, bini dia pun ada hak juga, patutnya dia tinggallah juga. Biarlah wasiat itu berkuat kuasa. Biarlah faraid itu yang berkuat kuasa. Kerana itu adalah pembahagian lebih adil daripada Allah Ta'ala sendiri yang maha mengetahui. Kita kalau kita pandai-pandai nak bagi sendiri harta kita, dia akan jadi zalim macam ni lah. Kan? Mesti akan berlaku kezaliman. Ya? Pandai-pandai kita pergi hibah habis harta kita kepada orang lain. Dan benda tu bahaya dari kita juga. Kalau orang tu khianat. Kalau anak tu anak derhaka, dia halau pok-pok daripada rumah lah. Pandai itulah. Siapa suruh? Kan? Lepas tu menangis. Apalah hang jual tanah dan sebagainya. Dah bagi kat dia. Kan? Dan dia pula kata, cik tak mau buat kebun ni, siapa tak rajin. Dia kata, dah tentu dah dia duduk bandar. Tak ada rajinnya dia nak balik tengok kebun-kebun lagi. Tak adanya dia rajin nak balik tengok bendang-bendang lagi. Tahu bendang, sawah. Kan? Jadi dia jual terus. Dapat duit lagi untung bagi dia. Jadi kita nak kata apa? Kalau kita biarkan faraid yang berjalan, tentulah pembahagian itu akan lebih adil dan saksama. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.